Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 4 membawa tajuk untuk pembentangan hari ini adalah mengapa resis. Dan terdiri daripada 5 ahli kumpulan, iaitu Muhammad Ilham bin Ahmad Rashidi, Ashraf Sabir bin Razi, Siti Azrah binti Azhar, Nur Syahzanani binti Amran dan Nur Izzah binti Khairul Anwar. InsyaAllah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang dan selamat sejahtera kepada pesyarah kita Puan Nurul Huda dan juga kepada rakan-rakan sekelas yang lain. Baiklah, kami daripada kumpulan yang keempat akan membentangkan mengenai tajuk mengapa resis ataupun tajuk berkaitan dengan perkauman. Baiklah, sebelum tu saya nak memperkenalkan, nama saya Muhammad Ilham bin Ahmad Rashidi, bernama matrik I191037664. Baik, bila kita bercakap mengenai resis ataupun isu yang melibatkan perkauman ni, dia sedikit sebanyak sebenarnya bukanlah perkara yang baru. Even di negara kita sendiri pun pernah terjadinya ataupun tercetusnya insiden yang melibatkan perkauman, misalnya seperti peristiwa 13 Mei 1969 di antara kaum Cina dan juga kaum Melayu. So ini menunjukkan bahawa isu perkauman ni sebenarnya dah bukan lagi isu baru, memang dah lama terjadi. Dan dengan adanya sekarang kita berada di orang kata apa, zaman yang semakin canggih teknologi dan sebagainya, kita boleh lihatlah bahawa isu perkauman ni boleh ataupun mudah untuk orang provoke ataupun provokasi di mana-mana platform media sosial. Misalnya, contohnya baru-baru ini kita digemparkan dengan isu yang berbau perkauman ataupun yang melibatkan perkauman ni di antara seorang ahli politik pasir putih dengan pemain badminton perseorangan negara wanita, iaitu Kisona kalau tak silap saya. So ahli politik tersebut mengeluarkan satu posting yang berbau perkauman lah terhadap player badminton terbabit. Dulu kita boleh lihatlah bahawa dengan isu perkauman ni semakin hari ataupun daripada dulu lagi memang dah terjadi. So dengan adanya pula teknologi yang semakin canggih ini pula, lagi mudah untuk orang menyebarkan isu-isu ataupun provokasi berkaitan dengan perkauman. Baik, selain daripada itu, kita seringkali orang ataupun dalam kehidupan seharian kita sendiri pun sebenarnya ada jenaka-jenaka yang melibatkan perkauman yang kita tak sedari. Misalnya kata ada rakan-rakan kita yang suka melabelkan setengah pihak, contohnya macam pihak A macam ni, pihak B macam tu, dan kita anggap benda tu jenaka, sedangkan sebenarnya benda tu adalah melibatkan isu perkauman. Baik, dan juga terdapat sesetengah pihak sengaja melakukan provokasi yang melibatkan perkauman. Contohnya ada NGO ataupun badan-badan yang bukan kerajaan yang sengaja melakukan provokasi. Contohnya mereka nak memiliki hak-hak kesamarataan. Contohnya di negara kita, di negara Malaysia sendiri, kita ada orang kata apa? Kita ada hak orang Melayu, yang mana ada sesetengah pihak ataupun kaum yang lain juga nak menuntut hak kesamarataan yang sama seperti mana yang didapati oleh masyarakat Melayu. Baik, itu adalah sedikit pengenalan mengenai isu resis ataupun tajuk perkauman ini. Kita terus kepada definisi yang seterusnya, ataupun kita teruskan kepada slide yang seterusnya, maafkan. Okey, iaitu definisi. Okey, maksud kaum. Kaum ataupun ras ini membawa maksud kepada sekumpulan manusia yang berbeza berdasarkan aktiviti fizikal maupun aktiviti sosial yang mana ia dilihat berbeza dalam masyarakat. Ini adalah dirujuk daripada Pusat Rujukan Persuratan Melayu PRPM. So, definisi kaum ataupun senang nak difahami, kaum ataupun ras ini adalah segolongan pihak ataupun sesebuah masyarakat yang berbeza aktiviti sosial maupun aktiviti fizikal. Okey, contoh mudahnya kalau saya boleh bagi, seperti majlis perkahwinan lah, kita boleh lihat masyarakat Melayu dia ada orang kata apa, dia punya aktiviti yang tersendiri berkaitan dengan majlis kahwin. Orang India dia punya orang kata aktiviti yang tersendiri. Orang Cina dia pun ada aktiviti yang tersendiri. So definisi mudahnya, bila kita melihat sesetengah pihak ataupun sesetengah kaum
berbeza aktiviti sosial dengan kaum yang lain. So itu adalah definisi bagi kaum. Okey, definisi rasis pula ataupun racism ini membawa maksud satu kepercayaan, sikap maupun perbuatan yang mana ia mendiskriminasikan sesebuah pihak maupun segolongan manusia berdasarkan ciri-ciri perkauman. So mudah kata, orang yang suka melakukan perbuatan yang melibatkan perkauman ini, kita labelkan dia adalah sebagai racist ataupun racism. Okey, itu sedikit sebanyak mengenai. Okey, baiklah, kita teruskan kepada slide yang satunya, iaitu jenis-jenis racism. Okey, jenis-jenis racism ini terbahagi kepada 4. Kita ada racism individu, racism struktur, racism ideologi dan racism berbalik. Okey, racism individu ini adalah merujuk kepada amalan perkauman ataupun amalan rasis yang dilakukan oleh seseorang individu saja. So, racism individu ini adalah racism individu ini adalah lebih kepada seorang individu yang melakukan perbuatan perkauman ini berseorangan. So dia tak ada geng-geng yang lain. Dia seorang saja, dia sendiri melakukan sesuatu perkara yang berbau perkauman. Itu kita panggil sebagai racism individu. Okey, racism struktur pula adalah merujuk kepada perbuatan yang dilakukan melalui sesebuah organisasi maupun institusi sosial yang melibatkan perundangan dan pendidikan. Baik, racism ideologi pula adalah merujuk kepada perbuatan rasis yang dilakukan ataupun disokong oleh berdasarkan pemahaman dan ideologi yang tersendiri. Misal kata, golongan Y ni dia memandang rendah terhadap golongan X. Sebab apa? Golongan Y ni dia pun berpandangan bahawa mereka ni adalah golongan daripada golongan-golongan yang orang kata tertinggi pangkatnya dalam struktur manusia. Misal kata golongan Y ni dia kata mereka lah orang yang paling baik ataupun mereka lah orang yang paling bagus sebab mereka ni adalah golongan berasal daripada golongan dewa, misal kata. So itu kita panggil dia racism ideology. Dan racism yang terakhir adalah racism berbalik, which is racism berbalik ni merujuk kepada perbuatan rasis yang tercetus disebabkan sesuatu pihak yang lain. Misal kata golongan Y dia membenci golongan X. Sebab apa? Sebab golongan Y ni golongan X ni memandang rendah terhadap golongan Y. Dia macam itulah. Kerana racism berbalik ni secara mudahnya kita boleh faham, dia terjadi disebabkan satu pihak membenci pihak yang lain disebabkan pihak yang lain tu membenci pihak ni terlebih dahulu. Okey, itu adalah sedikit sebanyak mengenai racism berbalik. So itu saja daripada saya. So saya akan teruskan kepada rakan saya mengenai slide yang seterusnya. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Ashraf Sabir Berazi, nombor matrik I181028886. Saya semester 7, ijazah sarjana muda kaunseling. Okey, pada bahagian saya saya akan menerangkan tentang contoh-contoh isu rasis yang berada di Malaysia dan terdapat juga di luar negara. Okey, pertama kita melihat di sini adalah pelakon wanita memakai sari. Okey, isu ini pernah dibincangkan oleh rakyat Malaysia mengenai tentang artis berbangsa Melayu. Macam seperti semua kenal lah, Mira Filzah. Dia pernah dikritik kerana tidak menghormati pakaian tradisional India, iaitu sari. Tapi namun segelintir masyarakat dia menganggap Mira Filzah ni dia mengaut keuntungan daripada pakaian tradisional tersebut, dan mencemarkan inilah sebab dia bahasa Melayu tapi dia pakai sari. Akan tetapi segelintir pada masyarakat India pula dan masyarakat lain menyambut tindakan beliau tu dengan pujian, kerana secara tak langsung beliau dapat mempromosikan pakaian tradisional India, iaitu sari. Okey, ini jelas kat sini bahawa isu rasism ni dalam budaya Malaysia ini masih ada, dan jelas dilihat ini rasism antara Melayu dan India. Okey, seterusnya adalah filem Barbie. Okey, filem ini dikeluarkan oleh Namiwe. Namiwe filem. Okey, filem ini berunsur perkauman antara Melayu, Cina dan India. Dalam filem ini terdapat lagu dihasilkan pada 2019 mengandungi unsur seperti menunjukkan perasaan terhadap kaum Cina dan Melayu.
Dan poster ni, kita boleh tengok poster ni, kalau dapat tengok lah, kalau hampa boleh search, poster ni bertajuk babi ni, nampak bertajuk babi ni, dia menggunakan perkataan Melayu bodoh, India keling dan Cina babi. Okey, hal ini amat tidak baiklah kerana mengganggu sensitiviti antara rakyat Malaysia, rakyat utama Malaysia. Secara tak langsung ni akan memprovokasi lah ketiga kaum ini. Tambahan pula lagu-lagu tu dalam tu amat tak sopan. Jelas sekali lah isu stigma dalam filem ini dah lama bertapak dalam kalangan masyarakat kan. Tambah pula dengan filem ini lah, mungkin setengah orang berpendapat bahawa filem ini menjelaskan tentang keadaan realiti, namun tidak perlu memprovokasi lah antara kaum-kaum yang berada di Malaysia ni. Seterusnya kita dapat tengok rasis ni terdapat juga dalam ahli kalangan politik. Selain rakyat biasa, ahli politik juga tak terkecuali daripada terlibat dengan isu-isu rasis ni. Okey, sebagai pemimpin ni, ahli politik ni sepatutnya menjadi tauladan kepada rakyat masyarakat kan, bukan yang orang kata menjadikan batu sempadan, tapi tauladan. Malaysia ini adalah negara yang mempunyai pelbagai etnik. Seterusnya tak boleh timbulkan isu-isu mana-mana kaum ataupun bangsa. Sebagai contoh, Timbalan Pengerusi DAP Pulau Pinang dan Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang dipetik daripada surat khabar ni. P. Ramasamy ada mengeluarkan kenyataan bahawa kerajaan PN ni berat sebelah terhadap kaum Melayu dan tidak peduli tentang kaum selain Melayu. Kat sini jelaslah, kat sini membuktikan bahawasanya isu rasis ni dan pentingkan berat sebelah antara kaum berada di Malaysia. Seharusnya kita bertoleransi lah antara sesama kaum. Dan di samping itu juga, dalam sistem pendidikan juga terdapat isu rasis ni. Yang seperti kita lihat, asingkan sukan mengikut kaum. Okey, terdapat satu orang kata kejadian di mana sekolah SMK Datuk Bentara telah mengesihkan sukan mengikut kaum-kaum tertentu. Okey. Kita boleh tengok kat situ tingkatan 1 budak-budak tingkatan 1, budak Cina dia pergi dekat bola keranjang, budak Melayu pergi kat bola sepak dan sebagainya lah. Jelas kat sini lah orang kata sistem pendidikan kat sekolah tu amat tidak patut lah, sebab mengasingkan sukan tu mengikut kaum. Patutnya sukan itu boleh orang kata boleh dimasuki ataupun dihadiri oleh pelbagai rakyat, pelbagai pelajar dalam kaum ni kan. Tapi orang kata pengetua tersebut, Abdul Razak Hamid, berkata pihaknya mengakui telah pandang mengenai isu perkauman ni, dan orang kata dia telah meminta maaf lah. Oleh hal demikian, sepatutnya warga pendidik ni peka lah dan cakna akan isu perkauman ni. Okey, akhir sekali adalah tentang Black Lives Matter. Okey, terjadi satu provokasi antara pergerakan Black Lives Matter ni, pergerakan orang kulit hitam. Okey, di mana pembunuhan George Floyd oleh pegawai polis di Minneapolis. Kejadian itu menunjukkan perasaan yang meluas lah terhadap perkauman orang kulit hitam. Sebab orang kata pegawai polis ni dia telah membunuh orang berkulit hitam ni tanpa belas kasihan lah. And memanglah kita nampak dia macam tangkap dia kalau apa kan. Ada video-video tersebut kan, kalau kita boleh search di internet. Namun isu-isu tu dia harus sama rata lah. Jelas kat situ dia menahan lelaki tu tanpa belas kasihan, menyebabkan orang kata tercetusnya revolusi Black Lives Matter ataupun Blackout Tuesday. Jadi ini kejadian di luar negara lah. Kesimpulan dia, rakyat ni seharusnya membuka mata lah kan. Siapa saja individu membuka mata dan tidak menjadikan isu rasis ni menjadikan tempat memecah belah sebuah masyarakat itu sendiri. Oleh itu apa-apa kita tidak seharusnya mengundang lah perkara-perkara yang boleh menimbulkan sentimen yang mengundang kebencian dan menjejaskan kehampunan masyarakat. Baik, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya Siti Aznur binti Azhar, I18203125. Okey, antara punca-punca lah berlakunya rasius ataupun racism yang di mana dia ada beberapa perkara lah, iaitu 3 perkara, iaitu sosial, ekonomi dan politik lah. Okey. Kenapa saya sebut yang pertamanya sosial, yang di mana kita ni walaupun dalam 3 bangsa ataupun dalam komuniti yang berperpaduan, namun masih mengakuilah bahawa punca yang terjadi adalah disebabkan masalah komunikasi dan interaksi lah sesama sendiri, yang di mana satu perkara tu walaupun sekecil-kecil perkara masih nak membesarkan perkara yang kecil tu lah, dan ia menjadi sesuatu perkara yang buruk lah, iaitu sehingga menjadi satu isu lah. Kemudian dari sudut perbezaan agama dan kepercayaan juga dalam kalangan sosial ni pun disebabkan faktor jugalah, penyumbang faktor berlakunya racism ataupun rasis lah, yang di mana melibatkan perkauman lah, mana ada beberapa pergaduhan ataupun pertikaian disebabkan perbezaan agama dan kepercayaan. Dan merujuk pada sosial ini juga disebabkan masyarakat kita, culture kita pun membezakanlah latar belakang kehidupan dan pendidikan, yang di mana ada yang menyentuh isu bahawa taraf seorang tu perlu tinggi berbanding pada biasalah, dan itu adalah bergantung pada stigma dan persepsi lah. Seterusnya berkenaan ekonomi, yang di mana taraf ekonomi pun dikira lah, di mana setengah stigma mengatakan Cina ni lebih maju berbanding Melayu lah, dan kemudian Cina mengambil kesempatan untuk berkompromi dan mengawal ekonomi, lalu mengambil peluang lah untuk memandang rendah pada ekonomi orang Melayu dan bangsa lain lah. Kemudian dari sudut ekonomi juga, status pekerjaan juga menyumbang kepada punca-punca rasis lah, di mana status pekerjaan setengah akan mengambil bangsanya sendiri, iaitu macam Melayu ataupun Cina. Kemudian bangsa yang lain terabailah, sangat menyedihkan lah. Jadinya status pekerjaan juga mengambil kira lah dari sudut ekonomi, di mana yang berbalik pada yang saya cakap lah, iaitu stigma dan persepsi. Seterusnya berkenaan politik, yang di mana perbezaan politik iaitu negara kita yang mempunyai sistem demokrasi, di mana mempunyai pelbagai perbezaan ideologi politik lah. Jadinya saya mengatakan bahawa tak semua politik itu perlu dipukul rata bahawa politik itu kotor. Namun kita kena tengok balik apakah pembawakan satu politik itu, adakah merangkumi semua perkara, iaitu dari sudut diri kita, masyarakat dan negara lah, dan yang semestinya adil, bukan tidak adil di tempatnya. Dan di sudut politik juga disebabkan rasis ni berlaku sebab terlalu besar semangat perkaumannya, lalu sanggup menindas perkauman yang lain lah, tanpa rasa ada maruah dan rasa patriotiknya di situ. Itu saja pada saya, insyaAllah. Wallahualam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuriza binti Khairul Anwar, geometri I18207071. Saya akan menerangkan bahagian kesan-kesan rasis. Sebelum saya menerangkan lebih lanjut, saya nak katakan sebenarnya sifat rasis ni ada dalam diri kita tanpa kita sedar. Isu-isu yang sensitif ini dia diibaratkan api dalam sekam yang diam-diam akan menyala sehingga membawa kepada kebakaran.
tak mahu isu-isu sensitif ini ada dalam isu-isu sensitif ini diperkatakan. Jadi kita akan kategorikan kesan-kesan ini kepada 3 bahagian lah, iaitu dari segi kesan terhadap individu, kesan terhadap masyarakat, kesan terhadap negara. Okey, kita akan pergi kepada satu-satu dahulu. Dalam kesan terhadap individu, rasism ini dapat merosakkan interaksi sosial dan budaya di antara masyarakat. Jadi sebelum itu, apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial ni dia suatu proses di mana seseorang itu dia menjalinkan hubungan dan dia berkomunikasi dengan orang lain, dan mereka itu saling mempengaruhi antara satu sama lain dari segi pemikiran dan juga tindakan. Itu dari segi apa maksud interaksi sosial. Jadi contoh yang boleh saya beri kat dalam ini, pemain perseorangan badminton wanita di kejohanan Piala Sudirman menerima kritikan berunsur rasis, iaitu pemain perseorangan ni badminton lah daripada Malaysia sendiri, bernama SK Kisona. Dia ketika itu dia sedang beraksi, maksudnya beraksi menentang pemain daripada Indonesia, dan dia mendengar kritikan yang berunsurkan rasis daripada penonton yang melihat dia main ketika itu, sehingga kritikan tersebut mendapat perhatian daripada orang ramai dan membuatkan pihak pemain itu mengeluarkan kenyataan bahawa mereka akan mempertahankan pemain mereka dan berharap kritikan seperti rasis ini semua ni tak berulang lagi. Dan contoh yang kedua boleh saya katakan daripada negara luar, iaitu bekas pemain Yugoslavia dan pemain Inter Milan Sinisa. Ini dia pemain bola sepak lah. Depa kedua bekas pemain ini depa telah menghina bekas pemain daripada Arsenal, iaitu Patrick Vieira, dengan mengatakan najis hitam, dengan perkataan najis hitam. Dan akibat daripada perkataan yang menghina itu membuatkan Sinisa Mihajlovic ni dia dihukum 2 kali untuk dilarang bermain di dalam bola sepak lah. Itu contoh bagi kesan-kesan rasis bagi individu. Jadi kita akan pergi kepada kesan rasis terhadap masyarakat. Internalized racism merupakan kesan psikologi yang dialami oleh masa-masa perkauman atau racism, di mana masa-masa ini menerima dan mempercayai apa-apa stereotip ataupun kenyataan negatif yang dilemparkan terhadap kaum mereka. Nama pun masyarakat, rasis terhadap masyarakat kan. Jadi dalam kata mudah, internalized racism ni dia membawa maksud masa-masa yang pernah dinilai negatif oleh masyarakat yang lain dan mereka akan sentiasa dipandang sebegitu. Contoh yang saya boleh katakan memandangkan dalam Malaysia ini berbilang kaum. Jadi rasis dikenakan kepada kaum India ni, stereotip yang kita sering dengar iaitu kaum India ni dari segi cara mereka bercakap, dari segi pelatnya mereka dalam berbahasa Melayu tu. Jadi mereka stereotip tu rasisnya itu dari segi mereka bercakap. Kita akan membuatkan cara mereka bercakap tu sebagai bahan jenaka. Dan kadang ada juga yang mengatakan orang kaum Cina, kaum India ni suka putar belik, suka menipu macam tu lah. Dan contoh yang kedua dari segi untuk kaum Cina. Kaum Cina ni sering dikatakan sebagai suka cekik lawa. Oleh sebab orang Cina yang kita sering tengok, kalau pergi mana-mana pun kedai kan, mesti kita akan nampak orang Cina yang berniaga. Jadi disebabkan orang Cina ni suka berniaga dan mereka dikatakan suka cekik lawa, sebab mereka nak untung saja, nak untung tanpa
kau menyalahkan orang lain. Itulah stereotip bagi untuk kaum Cina. Dan untuk orang Melayu pula dikatakan malas. Sebab apa dikatakan malas? Sebab ada setengah orang Melayu yang jenis tak suka bersaing. Jenis hal sendiri sahaja. Mereka suka melengah-lengah. Itu kita tidak katakan semua, tapi ada yang sifat yang sebegitu. Dan itu berkenaan dengan masyarakat lah, stereotip, iaitu sifat-sifat rasis yang ada kepada masyarakat. Seterusnya, kita akan pergi kepada kesan rasis terhadap negara. Okey, boleh mengancam kestabilan politik dan keamanan negara. Kenapa saya kata begitu? Sebab sifat rasis ni dia tak hanya terjadi kepada individu ataupun masyarakat, tapi malah kepada negara juga. Kenapa saya kata macam tu? Sebabnya kalau kita ingat balik, pernah terjadi peristiwa berdarah akibat daripada rusuhan kaum dalam peristiwa 13 Mei, sehingga diisytiharkan darurat di seluruh negara. Disebabkan rasisnya, disebabkan ada sifat rasis dalam diri masing-masing, sehingga menimbulkan rusuhan pada 13 Mei itu. Dan bila dah jadi rusuhan terhadap kaum ini, memberi efek kepada kesan kepada struktur sosial dan juga ekonomi. Struktur sosial tu dibawa maksud interaksi antara orang Melayu, orang Cina dan juga India pada ketika itu tak baik. Disebabkan itulah merudumnya ekonomi. Ialah bila dah tak ada interaksi antara satu sama lain, jadi orang kata masing-masing hanya orang kata apa dengan nak jaga kaum sendiri, macam tu. Jadi membawa ancamanlah kepada kestabilan negara pada ketika itu, ekonomi itu sendiri. Bagaimanapun sifat rasis ni, setiap individu perlu mengetepikan sifat rasis dan cuba untuk hidup harmoni bersama-sama bagi membentuk kehidupan yang stabil, kehidupan yang penuh bahagia, yang penuh dengan kata apa, aman dengan masyarakat yang sekarang ni. Dalam Malaysia sendiri kita duduk dalam bilangan kaum. Jadi itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Baik, seterusnya kita ke langkah mengatasi isu. Okey, isu rasis ni dah lama bertapak dekat Malaysia ni. Namun terdapat beberapa langkah untuk mengatasi isu rasisme ni. Antara langkah yang disebutkan antaranya termasuklah dari sudut elemen individu. Okey, peranan individu ni adalah memupuk kesedaran diri sendiri dan waspada diri. Okey, jika di negara barat orang kulit hitam ni dianggap orang yang ganas, orang yang jahat kan, di mana manakala orang kulit putih ni anggap kata orang yang sopan kan. Tapi itu tidak betul lah dan tak wajar. Sama seperti di Malaysia kan, di mana kita menganggap setengah daripada kita menganggap orang India ni yang berkulit hitam ni orang yang ganas dan tidak menjaga kebersihan dan sebagainya lah. Orang Melayu dan Cina ni orang yang menjaga kebersihan dan kesopanan. Namun amat tidak wajar lah jika kesedaran diri itu tidak ada. Sebab oleh hal ini akan tercetusnya lagi sifat rasisme tu dalam kalangan masyarakat. Oleh itu pemantapan kesedaran diri individu perlulah ditingkatkan agar keharmonian kaum sesama dapat dijaga. Seterusnya adalah dari sudut pendidikan. Okey, sudut pendidikan ni sudut yang amat penting. Bab kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Sistem pendidikan ni perlulah menjaga keamanan dalam golongan etnik dan kaum. Sistem pendidikan ni boleh menjadi ejen sosialisasi bagi memupuk kepribadian dan kesedaran bersama.
Sebagai contoh, untuk melahirkan perpaduan dan perfahaman yang antara golongan etnik dan ras, sikap pemikiran kaum pelajar-pelajar ni dapat dihapuskan dengan pendidikan berkesan. Contohnya perlu ditingkatkan pendidikan moral dan civic. Setengah-setengah daripada orang berpendapat bahawanya subjek moral dan civic ini hanyalah subjek selingan saja, namun subjek inilah yang akan membentuk akhlak pelajar-pelajar itu. Jadi dengan penekanan terhadap subjek moral dan civic ini dapat membentuk lagi orang kata sikap persefahaman dalam golongan etnik dan ras dalam membentuk akhlak diri. Okey, seterusnya adalah dari sudut elemen politik. Pemimpin politik ni dalam Malaysia ni seharusnya mengamalkan kelima-lima prinsip rukun negara serta prinsip keserdahanaan yang sangat penting untuk perpaduan nasional. Penggubal dasar dan pihak yang merancang serta melaksanakan dasar kerajaan perlu memastikan pemikiran dan tindakan mereka sesuai dengan tujuan dan objektif rukun negara serta keluhuran perlembagaan. Tugas yang paling mendesak untuk orang kata tugas yang paling mendesak untuk rakyat Malaysia tanpa mengira kaum, bangsa dan agama adalah mengekalkan keharmonian kaum dan agama dan menolak semua bentuk ekstremis yang boleh merosakkan keharmonian negara. Dan bagi rakyat Malaysia, yang penting adalah semangat patriotik menjadi teguh dalam mendukung perpaduan dan kepelbagaian, berusaha membentuk Malaysia yang bersatu. Akhir sekali adalah dari sudut kerajaan. Tadi politik, ni kerajaan. Dari sudut kerajaan pula, mereka perlu memantapkan dasar-dasar program yang sedia ada. Contohnya, menambah baik program latihan khidmat negara. Telah nyatakan bahawa program ini sememangnya bertujuan untuk melahirkan semangat perpaduan yang utuh dalam dunia remaja. Namun, selaras dengan program ini dan modul kenegaraan yang sedia ada, remaja ini berpeluang bekerjasama membentuk aktiviti tanpa mengira kaum dan budaya. Jadi kerajaan ini perlu memantapkan dasar ini ataupun menambah baik dasar ini, seperti membuka kepada lebih ramai lagi rakyat-rakyat Malaysia, bukan sahaja seorang ahli keluarga saja dan dalam setiap keluarga, namun setiap remaja, seperti yang dibuat di Singapura, iaitu setiap remaja perlu menjalani kursus masuk askar kan. Okey, seperti itulah. Jadi dengan program-program ini, remaja ini dapat dididik dan bekerjasama bagai aur dan tebing. Baik, sekian, terima kasih. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nur Syazanani binti Amran. Nombor tadi I1830338. Saya akan meneruskan pembentahan kumpulan saya dengan tajuk seterusnya, iaitu peranan kaunselor dalam membentuk isu rasisme ini. Baiklah, apa yang saya boleh cadangkan ialah sebagai kaunselor kita boleh mengaplikasikan teori pemusatan insan yang mana mementingkan 3 elemen penting, iaitu yang pertama, penerimaan klien tanpa syarat. Yang kedua, bersifat kongruen. Yang ketiga, menunjukkan rasa empati. Yang mana kalau kita tengok yang pertama, iaitu penerimaan klien tanpa syarat, ialah kaunselor hendaklah bersedia sepenuhnya untuk menerima apa jua keadaan diri klien yang hadir ke sesi tersebut. Contohnya dari segi bahasa pertuturan yang digunakan oleh klien. Maksudnya tak kisahlah dia guna bahasa dia kan. So kita sebagai kaunselor kena cuba untuk menerima dan faham apa yang dituturkan olehnya dan apa yang dikongsikan olehnya. Dan contoh yang kedua, iaitu dari segi limitasi agama, yang mana klien hadir berjumpa kaunselor ni tak semestinya klien beragama Islam kan. Boleh jadi klien beragama Buddha, Kristian. And then dari situ contoh keadaan, contoh situasi yang mana kalau isu yang dibawa oleh klien tersebut ialah dia ni resis terhadap mana-mana agama lain. So di situ kaunselor perlulah bersifat kekal, fleksibel. Maksudnya kalau kita sebagai Melayu ni tak bolehlah nak tunjuk tiba-tiba
buat muka apa pun macam tiba-tiba tak boleh nak terima bahawa klien tu resis terhadap contohnya agama Islam. Baik, yang kedua, kaunselor bersifat kongruen semasa menjalankan sesi kaunseling. Kalau kita tengok dekat sini, situasi sini, kaunselor perlulah bersifat kongruen yang mana dia perlu bersifat ikhlas dan juga memberi kepercayaan sepenuhnya terhadap diri klien. Yang mana kaunselor perlu letak kepercayaan sepenuhnya kepada klien bahawa klien tu mampu mengubah, mampu menyelesaikan isu yang dihadapinya dengan kemampuan dirinya sendiri. Yang mana klien tu mampu berkembang untuk mencapai kesempurnaan diri dia. Contohnya kalau dia ada isu resis terhadap apa-apa kan, terhadap kawan lain kan, and then dia datang ke sesi tu, dia nak ubah persepsi dia, ingin hidup lebih masyarakat. Di situ di situ klien perlu berusaha sendiri untuk bagaimana dia nak buang sikap resis dia terhadap kawan lain. And then yang seterusnya iaitu yang ketiga, empathy. Empathy ni memang sangat-sangat penting kalau kita jalani sesi, yang mana kaunselor perlu menunjukkan rasa empathy terhadap apa sahaja yang dikongsikan oleh klien, agar apa yang klien rasa kita juga mampu rasa. And then bila kita mampu rasa apa yang dikongsikan oleh klien, and then klien pun akan rasa dirinya dipahami dan dipahami oleh kaunselor. Contohnya kan, klien hadir ke sesi tu, dia cerita bahawa dia ni berasa tertekan apabila kawannya yang berlainan kaum dengannya bersikap resis terhadap dirinya. Di situ kita perlukan tunjuk rasa empathy lah terhadap perkongsian dirinya untuk menunjukkan kita memahami situasi dia. Baiklah, itu saja. Seterusnya saya serahkan kepada kawan saya. Okey, baiklah, untuk penutup ataupun rumusan mengenai topik yang kami bentangkan mengenai perkauman ini, boleh saya rumuskan bahawa di sini semua pihak sebenarnya memiliki peranan dan tanggungjawab yang tersendirilah untuk membendung agar isu yang melibatkan perkauman ini tidak terjadi ataupun tidak berulang kembali seperti peristiwa 13 Mei 1969 yang seperti saya ceritakan di awal pembentangan tadi. So setiap pihak dia ada tanggungjawab yang tersendiri, tak kisahlah individu ke masyarakat ataupun pihak kerajaan. Even as pihak kerajaan, mereka boleh menyediakan pelbagai inisiatif. Misal kata seperti program-program yang boleh melibatkan pelbagai kaum. Contohnya yang pernah ada dekat negara kita dulu adalah PLKN, program khidmat, program latihan khidmat negara, PLKN. So bagi saya program khidmat latihan negara ni adalah salah satu program yang boleh mengeratkan pelbagai pihak, tak kisahlah melibatkan kaum Cina ke, India ke dan Melayu. So selain itu juga saya boleh merumuskan bahawa bagi pihak individu ataupun masyarakat kita yang menetap di negara yang pelbagai pelbagai latar belakang masyarakat, kaum, agama dan sebagainya, kita perlulah mengamalkan sebaik mungkin kelima-lima prinsip yang terdapat dalam rukun negara, sebab ia sedikit sebanyak dapat memupuk dan memberi semangat perpaduan yang baik antara pelbagai pihak. Okay. Dan akhir sekali saya boleh merumuskan bahawa semua pihak mempunyai peranan yang tersendiri, individu, masyarakat dan juga kerajaan lah, bagi menjaga kesejahteraan dan keharmonian masyarakat yang berbilang bangsa maupun agama. Jadi itu saja daripada kumpulan kami dan terima kasih dan Assalamualaikum.